Assalamualaikum. Okey, untuk chapter mengenal pasti mengenal pasti trend. Okey, nak mengenal pasti perubahan trend daripada uptrend menjadi downtrend, ataupun kita nak kenal pasti apakah trend yang sedang berlaku. Dia ada dua sahaja yang utama. Yang pertama uptrend, yang kedua downtrend, dan yang ketiga sideways. Okey, macam mana cara nak kenal pasti? Yang pertama, kita mesti tengok dia punya new high, new low. Okay, kalau tengok kita punya chart, biasanya kita lihat dalam bentuk candlestick, betul tak? Okay, dalam candlestick. Tapi kita juga boleh tengok, okay, untuk lebih jelas, kita boleh tukar kepada line chart. Okay, kita boleh buka dekat kita punya platform, kita pilih line chart untuk kita lihat puncak dan juga dasar. Okay, baik. Saya cuba besarkan. Okay, untuk new high, new low, bagi uptrend, puncak yang baru terbina mestilah lebih tinggi daripada puncak sebelum. Contohnya di sini, okay, di sini puncak sebelum, okay. Okey, ini puncak sebelum. Kemudian ada puncak baru terbina di sini. Okey, apabila ada puncak baru terbina di sini, kita boleh consider sebagai dia masih uptrend. Dia masih uptrend sebab dia dah breakout daripada puncak ini. Kemudian dia membentuk puncak yang baru. Kemudian dia turun dan membentuk puncak yang baru. So ini masih lagi kita kata dia dalam mood uptrend lah. So maksudnya macam kalau kita dalam position, kalau kita guna teknik TAFA, maksudnya kalau kita entry pada support, okey, contohnya support di sini, okey, di sini support, so kita entry di sini. Okay, kita entry di sini, maksudnya kalau guna sistem TAFA, kita entry pada support, kalau dia bolos support, kita cut loss. So kita pun dah entry kat sini, dan kalau kita nak hold ataupun kita nak take profit, nak jual, kita just tengok kepada trend saja. Kalau dia masih mampu beat, okay, dia masih mampu beat puncak sebelum ni, maksudnya dia masih lagi dalam mood uptrend. Selagi mana dia tidak menunjukkan tanda-tanda untuk downtrend ataupun bolos support. Okey, kita lihat bagaimana tanda-tanda perubahan trend kepada downtrend. Okey, yang pertama kita tengok puncak yang baru terbina. Okey, ini puncak yang terbina. Okey, puncak. So puncak yang terbina ni lebih tinggi. So dia masih lagi dalam mood uptrend. Kemudian kita lihat kita pun bina support. Okey, so support kita adalah kita letak sebagai resistance become support lah. So di sini support kita. So resistance become support. So that's mean kalau bolos di sini, kita akan take profit di sini. Maksudnya kita punya profit daripada sini. Okay, kita punya profit ni kalau kita entry kat sini, kita punya profit hanya sebanyak ini saja. Okay, sebab kita akan jual pada sini. Maksudnya kalau dia bolos support, kita akan take profit. So kita punya profit adalah ruang ini sajalah. Okay, selagi dia mana dia tidak bolos support, kemungkinan dia akan terpantul balik. So kita masih lagi dalam position. Okey, baik. So cerita dia, kalau kita nak tentukan bagaimana berlaku perubahan kepada downtrend, jawapan dia adalah dia punya puncak yang baru mestilah lebih rendah berbanding puncak sebelum ni. Contoh di sini. Okey, puncak yang baru terbina. Okey, 1, 2, 3. Dah puncak ini dia tak mampu nak beat. Okey, dia tak mampu nak lawan ataupun nak break resistance. Okey, dia tak mampu nak close atas pada puncak ni. That's mean kalau kita lihat dia dalam kategori double bottom up lah. Maksudnya dia double bottom up. Maksudnya dia cuba dua kali cubaan, gagal dan dia terpantul ke bawah. So ini kita panggil sebagai double bottom up, ataupun dia boleh juga menjadi dia boleh jadi yang tu chart pattern tu saya akan cerita kemudian lah. So dalam tajuk ni new high new low, maksudnya kita nak tengok kepada dia mampu dia masih dalam uptrend ataupun downtrend. So puncak yang terbina ni dia tak mampu untuk mengatasi puncak sebelum ni lah. Okay, contohnya di sini dia bina satu puncak yang baru kan. So kita consider dia akan membina satu uptrend yang baru di sini, tetapi dia tak mampu dan dia membina puncak baru di sini. That's mean dia dah maksudnya puncak yang sebelum ini dia tak mampu untuk untuk close atas pada puncak sebelum ni. That's mean dia close bawah. So ini dah sebagai tanda-tanda bahawa downtrend sedang bermula lah. Okay, kemudian dia pantul balik, kemudian begitulah seterusnya puncak ke puncak ni.
dan akhirnya dia akan mengalami penurunan lah. So di kawasan ini pun kita dah boleh nampak bahawa dia sudah tidak mampu lagi untuk meneruskan kenaikan, dan uptrend dah berakhir di sini, dan dia sudah dah uptrend dah berakhir di sini, dan dia mengalami downtrend di sini sebab ada tanda-tanda. So maksudnya kalau kita nak cari entry baru, kalau kita dah dalam position kat bawah, so kita take profit kat sini lah. Bila dia dah tak mampu ni, kita take profit kat sini. Kita take profit kat sini dan dia turun. Dan kalau dia mampu untuk close atas pada resistance ni, contohnya dia naik dan dia close atas pada sini, that means dia dah bina satu puncak yang baru. So di situ kita boleh cari entry yang baru lagi lah. Baik, itu dia punya ciri-ciri. Downtrend apabila support bolos, ataupun puncak baru lebih rendah berbanding puncak sebelum. Macam ni kan, puncak baru ni lebih rendah berbanding puncak sebelum, dan support di sini dah bolos. Support dah bolos. So kita consider bila dia berada di zone sini, kita consider dia dalam mood downtrend. Kalau kita buka counter lain, contoh kita buka counter 3A. Pun kita boleh tengok trend dia. Contoh, kita ambil yang ini. Di sini ya, puncak yang baru dibina. 1, 2, 3, 4. So maksudnya dia punya penurunan ni dia tidak bolos kaki ni. Dia turun tapi kaki ni dia tak bolos. Dia turun tapi dia naik balik. So dia membina satu puncak yang baru, dan akhirnya di sini puncak terakhir dan dia membina penurunan. Puncak dia mengalami penurunan lah. Dia turun, drop dan begitu seterusnya. Kemudian dia naik balik sebelum dia rebound lah sekejap. Dia rebound balik sebelum dia melakukan kejatuhan yang seterusnya. So ini boleh jelas, kita nampak dengan jelas dia punya puncak ni. Di sini pun dia melakukan beberapa kali cubaan untuk pecahkan resistance, dan dia tak berjaya lah. Oops. 1, 2, 3, 4. So resistance ni kuat, dia tak mampu nak pecahkan resistance ni, dan dia akhirnya dia turun. Dia turun, dan di sini adalah support dia. Support dia di sini. So bila bolos support ini, di sini dah bolos, dan dia akan menjadi downtrend. Dia akan menjadi mengalami kejatuhan harga yang agak besar di sini. Berterusan jatuh. So sebab itu dalam chapter kita sebelum ni, kita mengenal pasti di mana support dan di mana resistance. Kalau bolos support, kita cut loss, kita keluar daripada position. Kalau dia berjaya close atas pada resistance, kita entry dengan volume yang besar lah. Tengok volume yang besar juga. So dalam kes ni kita tengok new high, new low lah. Maksudnya puncak, puncak ni. New high, new low. Maksudnya puncak dan juga dasar. Kalau puncak ni semakin meningkat, itu adalah downtrend, dan kalau dia punya puncak ni semakin menurun, itu adalah downtrend lah.